Kalau macam tu best lah jadi isteri. Buat semua dosa suami kena tanggung. Apa? Saya pun takut nak jadi suami macam tu. Baik jadi isteri. Korang tanya, saya jawab dalam Tanya Ustaz Adnin. Ustaz, saya ni suka tengok live concert. Nanti dekat syurga boleh tengok live concert tak? Okay, pertama sekali nak masuk syurga, kita kena taat perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. So, awal-awal saya nak cerita apakah hukum kita pergi live concert. Sekiranya di live concert tersebut adanya pergaulan bebas, percampuran antara lelaki dan perempuan, ada aurat didedahkan dan lagu yang dinyanyikan itu lagu-lagu yang banyak lirik-lirik dia mengundang pada dosa, maka hukumnya berdosa. Tapi sekiranya live concert tersebut tidak ada percampuran antara lelaki dan perempuan, lirik yang dinyanyikan pun baik-baik, penyanyi itu pun tutup aurat, maka tak ada masalah. Adapun dekat syurga, kalau kita masuk syurga, boleh tengok live concert ke? Kat syurga apa-apa yang kita nak ada insya-Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih, lelaki yang masuk syurga, bidadari akan nyanyi dekat dia. Saya dapat tahu suami saya ni suka tengok porno. Apa perlu saya buat? Astagfirullah. Ni ujian lah buat isteri. Diuji dengan suami yang ketagih porno. Pertama sekali, si isteri cubalah nasihat suami. Kadang-kadang suami tu dia tengok sebab dia ingatkan isteri dia tak tahu. Kadang-kadang manusia ni selagi tak kantoi, selagi tu dia tak rasa bersalah. So, kita tunjukkan yang kita tahu. Kita nasihat dia. Biar suami tu rasa malu. Adapun kita tengok macam mana respon suami tu. Kalau si suami tu pertahankan kesalahan, maka suami tu berdosa lah. Tapi sekiranya suami tersebut dia meminta bantuan isteri untuk bantu dia tinggalkan dosa porno tersebut, maka si isteri bantulah suami tersebut. Saya nak bagi tahu ketagihan porno ni dia bukan masalah iman semata-mata, tapi dia masalah otak. Mental illness juga sebenarnya. Sebab tu ada orang yang dah jaga solat, hafal Quran, buat dakwah dan sebagainya, tapi terjerat dengan ketagihan pornografi. Sebab itulah kita kena pandang orang-orang yang ketagih porno ni sebagai pesakit. InsyaAllah kita akan mudah berlapang dada dan bantu mereka berbanding kita terus skeptik pada mereka. Menguap kalau tak tutup mulut, setan akan masuk. Tapi kalau menguap masa pakai mask, setan masuk tak? Aduh, korang ni punya soalan kreatif-kreatif Wallahualam lah, saya tak tahu. Sebab yang dalam hadis Nabi kata kena tutup mulut, guna tangan. Itu dalam hadis. Adapun kalau pakai mask, setan masuk ke tak, saya tak tahu sebab benda tu hal gaib. Saya tak nampak setan. Okey? Tapi ikut je lah sunnah, tutup je lah mulut. Tapi kalau tak tutup mulut tak berdosa pun, benda tu sunat saja. Ada orang fitnah saya, mengatakan saya buat fitnah terhadap si fulan. Apa perlu saya buat? Oh, maknanya orang tu fitnah kamu, fitnah orang. Apa? Double fitnah. So, bila kita difitnah, kita ada hak untuk pertahankan diri. Ada orang kata, sabar, sabar, sabar. Sabar tu bukanlah bermakna kita kena mengalah. Tak semestinya. Kadang-kadang pertahankan hak pun sebahagian daripada jihad juga. Pertahankan maruah pun sebahagian daripada jihad juga. So, kalau kita kena fitnah, pertahankanlah diri. Kalau perlu bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Lepas tu, kita cabar dia. Kalau kau berani, kau pun bersumpah atas nama Allah. Kita tengok siapa berani, siapa tak berani. Pertahankan diri kita. Betul ke dosa isteri suami yang kena tanggung? Tak betul. Kalau macam tu best lah jadi isteri. Buat semua dosa suami kena tanggung. Apa? Saya pun takut nak jadi suami macam tu. Baik jadi isteri. Sebenarnya dia macam ni. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Semua orang tidak menanggung dosa orang lain melainkan dosanya sendiri. Kita semua buat dosa, kita sendiri yang kena tanggung. Adapun dalam hal suami isteri, si suami wajib menegur isteri. Kalau suami tak tegur isteri, suami tu berdosa kerana tidak tegur. Tapi dia tak tanggung dosa isteri tu. Dia hanya dosa tak tegur lah dia dapat. Adapun isteri tu buat dosa, isteri itulah yang menanggung dosanya sendiri. So, isteri janganlah buat dosa sebab korang yang kena tanggung. Sebab saya nampak ada isteri yang dia bermudah-mudahan, alah, suami kena tanggung, tak apa. Bahaya macam tu. Macam mana nak tahu Allah dah ampunkan dosa kita? Sebenarnya kita tak boleh nak tahu. Allah sengaja merahsiakannya supaya kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Samalah macam mana kita nak tahu bila kita dah mati? Tak boleh nak tahu. Allah sengaja merahsiakan kematian supaya kita sentiasa bersedia. Tapi ada tanda-tandanya lah. Antaranya bila kita dah mula meninggalkan dosa tersebut, itu tandanya Allah ampunkan kita. Bila kita terdetik nak minta ampun, itu pun tandanya Allah nak ampunkan kita.
Bila kita mula melazimi amal-amal soleh, itu bermakna Allah nak ampunkan kita. Bila kita dah mula berkawan dengan orang-orang yang baik dan meninggalkan kawan-kawan yang jahat, itu pun antara tanda Allah ampunkan kita. Okey? Wallahu a'lam. Korang tanya, saya jawab dalam Tanya Ustaz Adnan.